Assalamualaikum anak murid semua. Okey, hari ini cikgu nak sambung untuk bab 1 kita, iaitu nombor nisbah. Okey, sebelum ni apa yang kita dah belajar adalah pengiraan yang melibatkan gabungan operasi di mana di mana kita jumpa bentuk soalan begini: 3 tambah 2 tambah darab dengan 5. Okey, ni adalah gabungan operasi ya. Lepas tu kita ada jumpa bentuk soalan 3 tolak 1, 4 tambah 2, okey, bahagi dengan 5 darab 2. Macam ni. Macam ni kan soalan ni. Okey. Seterusnya kita sambung pembelajaran kita, iaitu menghuraikan hukum operasi aritmetik, iaitu hukum identiti, hukum kalis tukar tertib, hukum kalis sekutuan dan hukum kalis agihan. Okey. Untuk yang ni kita tengok dulu yang satu ni. Okey, bagi semua nilai A dan B. A dan B di mana hukum kalis tukar tertib adalah begini. Di mana yang ni kita boleh tengok dia macam ni. A tu sama dengan 1 tambah dengan 2, lepas tu 2, kita boleh tukar. Okey. Maksud dia 1 tambah 2 ni adalah kedudukan asal. Yang ni apa yang kita ubah, iaitu 2 tambah 1. Okey, yang tu je maksud dia. Okey. Untuk nombor 2 tu, iaitu hukum kalis sekutuan. Okey, di mana bentuk dia macam ni. A tambah B tambah C. Okey. A tambah B tambah C. Di mana yang sebelah kanan tu dia ubah macam ni. Okey, boleh nampak kan? Okey, itu adalah hukum kalis sekutuan. Okey, seterusnya untuk yang nombor 3 adalah hukum kalis agihan, di mana dia mengagihkan A tu. Okey, tengok A darab dengan B tambah C sama dengan, okey, yang ni sama je dengan A B tambah C. Okey, kita darab ke dalam. Yang ni adalah hukum kalis agihan. A darab dengan B tambah dengan A darab dengan C. Okey, sama tak dengan yang ni? Sama kan dengan yang ni. Okey, ini adalah hukum kalis agihan. Seterusnya adalah hukum identiti, di mana okey, A tambah kosong A. Okey, sama je dengan 1 tambah kosong sama dengan 1. Sama dengan 1. Okey, untuk A darab dengan kosong sama dengan kosong. A darab dengan 1 sama dengan A. Lepas tu A yang ni kalau positif jumpa dengan negatif, dia akan jadi negatif. So A jadinya tolak dengan A, kosong. Okay, A darab dengan 1 per A sama dengan 1. Okay, yang ni nampak tak? Dia macam ni. Bentuk dia 2 darab dengan 1 per 2. 1 per 2. Okey, yang ni kita boleh potong, tinggallah 1. Okey, macam tu je untuk hukum-hukum ni. Seterusnya kita tengok contoh. Okey, sekarang kita dah masuk subtopik membuat pengiraan yang efisien dengan menggunakan 4 hukum tadi. Di mana 4 hukum tadi sekejap. Okey. Okey, di mana hukum tadi
ada 4, iaitu hukum kalis tukar tertib, hukum kalis agihan, hukum kalis sekutuan dan hukum identiti. Okey. Next kita tengok pula contoh. Okey, untuk contoh A. Okey. Untuk contoh A tu 29 tambah dengan 38 tambah dengan 2. Okey. First, apa yang kita boleh buat adalah 29 tambah dengan 38 tambah 2. Okey. Kita boleh guna hukum kalis sekutuan yang ni. Okey, di mana kita boleh buat kurungan kat sini. Okey, untuk memudahkan kita membuat pengiraan tanpa menggunakan kalkulator. Okey, 29 tambah dengan 38 tambah dengan 2, 40. Lepas tu jadinya 69. Okey. Next kita tengok pula B. Soalan B. Okey. 2 darab 24 darab dengan 5. Okey. Sekarang apa yang kita boleh buat? Kita boleh tukar tertib dia. Okey, kita boleh tukar tertib dia. 24 kita letak kat depan, darab dengan 2, darab dengan 5. Kerana 24, okey, kalau kita 24 darab dengan 5 susah kan kalau tanpa kalkulator. 24 darab dengan 2 pun susah kita nak kira tanpa bentuk lazim ataupun kalkulator. So kita letak 2 darab 5 ni di belakang. So yang ni adalah hukum kalis tertib. Okey. Lepas tu dah dapat bentuk ni, kita boleh buat hukum kalis sekutuan, di mana kita sekutukan 2 darab 5 tu. Okey, dia jadi 2 darab 5 10 darab dengan 10 jadinya 24 darab dengan 10. 24 darab dengan 10 jadi 240. Okey. Kita tengok pula yang B. Yang C. Okey, untuk C 7 darab dengan 3040. Okey. Apa yang kita boleh buat sekarang adalah kita kena ringkaskan ni dulu sebab yang ni besar sangat kan. Susah untuk kita kira tanpa menggunakan kalkulator ataupun bentuk lazim. So kita pisahkan dia 3000 darab tambah dengan 40. Yang ni 3000 dengan tambah dengan 40 ni kalau kita kira dia akan jadi yang ni kan. Okey. Lepas tu dia akan jadi, kita boleh agihkan 7 ni ke dalam. Okey, jadinya 7 darab 3000 tambah dengan 7 darab dengan 40. Okey. Lepas tu kita selesaikan ni. 7 darab 3000 21,000. Okey. Tambah dengan kita selesaikan 7 darab 40 pula, iaitu 280. Jadi kita tambah jadi dia 21,280. Okey, itu je untuk yang ni. Contoh ni boleh tengok dekat buku teks Okey. Seterusnya cikgu bagi contoh cikgu. Okey. Untuk yang ni, contoh ni, apa yang kita kena buat dulu? Kita tengok. Yang ni kita boleh sekutukan 5 dengan 20 kan? So 14 darab dengan 15. Bukan 15, 5. 5 darab dengan 20. Okey, yang ni di mana yang ni adalah hukum
kalis sekutuan. Okey, yang ni. Okey, lepas tu kita sambung dekat sini. Okey, kita selesaikan dulu yang dekat dalam kurungan. 14 darab dengan 20 darab 5 jadinya 100. Okey, lepas tu kita darabkan macam biasa. Okey, dah jadi macam tu. Okey, next kita tengok Okey, untuk soalan berbentuk macam ni, okey, kita tulis dia balik dulu. Sekejap. Okey, 4 tambah 19 tambah 56. Okey, yang ni kita boleh tukarkan tertib dia. 4 tambah dengan 56 tambah dengan 19. Okey, yang ni hukum kalis tukar tertib. Okey, lepas tu kita sambung balik. Kita tulis balik je 56 tambah 19. Okey, yang ni kita boleh samakan, iaitu yang ni dipanggil hukum kalis sekutuan. Okey, lepas tu kita selesaikan. 4 tambah 56 jadinya 79 tambah dengan 19 So 4 tambah 56 jadinya 160 tambah dengan 19 jadi dia 79. Okey, next kita tengok pula contoh ni. Okey, contoh ni kita boleh tukarkan tertib dia kan. 3 darab 6 tambah dengan 3 darab 34. Okey, kita tukarkan tertib yang ni. Okey, jadi ni adalah hukum kalis tukar tertib. Okey, hukum kalis tukar tertib di mana? Okey, kita boleh selesaikan yang tu. 3 darab 6 tambah dengan, kita selesaikan yang ni 34. Kita boleh buat macam ni. Kejap, nampak tak yang ni? 3 ni kan, kita boleh keluarkan dia. Okey, kita boleh keluarkan dia. Kita tulis dia balik dulu. Sekejap, cikgu bagi nampak. Okay, kita keluarkan dulu 3 ni. Darab. Okey, yang ni dah darab dah. Kita keluarkan dulu. Lepas tu tinggallah 6 tambah dengan 34. Yang ni 6 tambah dengan 34. So dalam ni kita letak 6 darab 34. Okey, jadinya kita selesaikan yang merah tu. 3 darab dengan 34 tambah dengan 6. Okey, 40. So boleh selesaikan kan. 3 darab 40 jadinya 120. Okey, next contoh ni, kita tengok contoh ni pula. Okey, yang ni kita boleh buat, yang ni kita boleh pecahkan dulu kan. 7 darab dengan 100 tolak 2. Boleh tak? Okey, 100 tolak 2 ni bersamaan dengan 98. Ni. Lepas tu kita boleh agihkan
7, kita agihkan yang ni, 7 darab dengan 100, lepas tu 7 darab dengan negatif 2. Okay, 7 darab 100 tolak dengan 7 darab dengan negatif 2. Okay, negatif ni dah tak ada sebab kita dah bawa dia pergi sini. Okay, so kita padam. Okay, lepas tu kita teruskan 7 darab 100 jadi 700 tolak dengan 7 darab 2 14, jadi dia 700 tolak 14 jadi 686. Okay, itu sahaja. Terima kasih.